Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk meneruskan pembelajaran matematik tahun 2 bersama-sama dengan Cikgu Norsi. Jom kita mulakan kelas kita. Okey anak-anak, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita mengenai tajuk nombor dan operasi, iaitu memfokuskan kepada bidang nilai tempat dan nilai digit. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dan mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey murid-murid, sekarang kita akan lihat gambar pada papan skrin ini. Okey, di sini terdapat beberapa kad blok ratus 10 dan blok SAR. Berapakah nombor yang ditunjukkan oleh rajah di atas? Bagaimanakah cara untuk kita membaca nombor bagi rajah yang ditunjukkan? Okey, pada pembelajaran yang lepas, cikgu telah tunjukkan kepada murid-murid sekalian bagaimana caranya untuk kita membaca nombor mengikut objek yang diberi. Okey, langkah pertama kita akan tentukan dulu nilai tempat bagi papan blok tersebut. Okey, papan blok yang pertama bernilai ratus, seterusnya 20 dan juga SAR. Okey, kemudian kita tuliskan nombornya, nilai tempat dan nilai digitnya. Okey, sekarang kita akan baca dulu nilai tempat bagi ratus. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak menentukan nilai tempat nombor bagi nilai tempat ratus. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ini ada berapa petak ratusnya? Ada 1. So, kita akan masukkan 1 pada nilai tempat ratus. Okey, kemudian kita nak tentukan pula nilai digit bagi nombor 100. Okey, bila 100, bila kita tulis dalam digit iaitu dalam nombor, ia akan ada 2 sifar di belakang. Kita akan tulis dia sebagai 100. Ini adalah nilai digit bagi nilai tempat 100. Okey, kemudian kita tengok pula pada blok puluh. Kita kira ada berapa blok puluh tersebut. Okey, kira bersama dengan cikgu. Kita kira 1, ada 2 blok dan ada 3. Ada 3 blok rumah puluh. Ini bermakna di rumah puluh, di nilai tempat puluh, nombornya adalah nombor 3, iaitu 30, dan 30 ditulis dalam nilai digit ialah 3 sifar. Okay, kita tuliskan 30 di nilai digitnya. Okay, kemudian kita tengok pula pada SAR. Okay, kita kira sama cikgu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Okey, ada 6 blok SAR. Maksudnya 6 blok SAR kita tulis di nilai tempat 6. 6 SAR dan nilai digitnya adalah 6. Okey, cikgu harap murid-murid faham macam mana hendak menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi angka yang kita telah perolehi tadi. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ini pula. Berapakah nombor yang ditunjukkan oleh rajah di atas? Kita tengok nombornya, kita tahu tadi kita buat dulu ratus, puluh dan juga SAR. Kemudian kita akan kira pada rumah ratus. Okey, kita letakkan dulu petaknya, nombor, nilai tempat dan nilai digit. Kemudian kita kira ada berapa petak bagi rumah ratus. Okey, ada 1, ada 2 dan ada 3. So, kita masukkan 3 di nilai tempat ratus. Okey, 3 di dalam nilai digit ialah 300.
Okey, kemudian kita kira pula rumah puluh. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 blok rumah puluh. So, nilai tempat bagi puluh ialah 50 dan nilai digitnya ialah angka 50. Okey, di rumah Sa, kita tengok pula di rumah Sa tidak ada sebarang objek. Bila tidak ada sebarang objek, kita masukkan sifar Sa di nilai tempatnya dan nilai digitnya adalah sifar. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dekat-dekat. Cikgu dah tuliskan dia punya nilai tempatnya, ratus, puluh dan Sa. Kita masukkan di rumah ratusnya nombor 5. Puluh tidak ada nombor, tidak ada manik iaitu sifar. Dan di rumah Sa adalah 2. So, ini menyatakan bahawa nilai tempat bagi nombor 5 ialah ratus. Nilai tempat bagi nombor sifar ialah puluh dan nilai tempat bagi nombor 2 ialah Sa. Bagaimana pula kita nak menyatakannya dalam nilai digit? Okey, dalam nilai digit ialah dalam angka. 5 ialah 500. Sifar kita tulis sifar tak ada nilai. So, kita tulis nombor 2 di rumah Sa. Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid faham penerangan cikgu ini. Okey, seterusnya. Okey, kita cuba yang ini pula. Okey, ada 2 manik di rumah ratus, ada 4 manik di rumah puluh dan ada 3 manik di rumah Sa. Bagaimana kita hendak menyatakannya dalam nilai tempat? Kita tuliskan nilai tempat bagi ratus ialah 2. Nilai tempat, nilai digitnya ialah 200. Puluh ialah 4. Nilai digitnya ialah 40. Nilai Sa ialah nombor 3. Dan nilai digitnya ialah 3. Okey. Ini adalah sempuar. Pada pembelajaran lepas, cikgu telah terangkan bagaimana kita hendak membaca sempuar abakus ya. Okey, abakus yang pertama, kita tengok bila manik pertama, kita tengok yang ini, manik pertamanya turun ke bawah, dia bermaksud adalah 5. Okey, kemudian kita tengok pula manik yang manik abakus yang ini, dia ada turun 1, dia ada turun 2 dan di atas tidak turun. Maksudnya bila di atas tidak turun, dia bernilai 2. Okey, kemudian kita tengok yang ini. Yang atas ada turun 1. Yang 1 ini bernilai 5. Okey, ini adalah 5. Sebab bila dia turun, dia bernilai 5. Dan yang bawah ini bernilai 1. Jadi, so 5 tambah 1 ialah 6. Okey, sekarang kita masukkan nilai tempat dan nilai digitnya. Okey, 5 berada di nilai digit, dinilai nombornya ialah 526. 526. Kita dah sebut nombornya ialah 526 dan kita kenal pasti pula nilai tempat dan nilai digitnya. Okey, masukkan nombor mengikut nilai tempatnya. Apakah nilai tempat bagi ratus? Ialah nombor. Apakah nilai digitnya? Ialah 500. Okey, di nilai tempat puluh, angka berapa? Iaitu angka 2. Dan berapakah nilai digitnya? Ialah 20. Okey, bagi nilai tempat Sa, ialah nombor 6 dan nilai digitnya ialah 6. Okey, murid-murid, cikgu harap murid-murid faham dan boleh mengaplikasikannya dalam soalan-soalan yang akan cikgu berikan. Okey, nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi angka-angka dalam nombor di bawah. Nombornya cikgu dah berikan iaitu angka 674. Murid-murid dah tahu bagaimana cara untuk kita membaca nombor ini, iaitu 674. Sekarang
kita highlightkan apakah soalan ini inginkan, iaitu soalan ini hendakkan nilai tempat yang pertama dan juga hendakkan nilai digit. Okey, tengok murid-murid, nilai tempat dan nilai digit. Cikgu warnakan merah tu nilai tempat dan nilai digit. So, kita akan tengok satu-satu nombor. Okey, cikgu masukkan. Nilai tempat 6. Nombor yang pertama kita baca. Nombor ini ialah 600. Okey, maksudnya nilai tempat digit 6 ialah ratus. Dan nilai digitnya bernilai berapa? 600. Okey, seterusnya nombor 7. Nilai tempat digit 7 ialah 10 bernilai 70. Okey, nilai tempat digit 4 ialah bernilai 4. Okey, jadi murid-murid akan dapat mengaplikasikan kemahiran yang cikgu ajar ini untuk menjawab soalan-soalan dalam nilai nombor dan nilai tempat dan nilai digit. Okey, seterusnya, nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi angka-angka dalam nombor di bawah. Angkanya ialah 395. Sama juga kita highlightkan perkataan nilai tempat dan nilai digit. Kemudian kita tengok nombor yang daripada hadapan, iaitu nilai tempat digit 3 ialah 100 bernilai 300. Nilai tempat digit 9 ialah 10 bernilai 90. Dan nilai digit nombor digit 5 ialah bernilai 5. Okey, murid-murid. Okey, kalau dah faham, kita akan teruskan kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu mencerakinkan nombor. Kita akan meneruskan dengan kemahiran mencerakinkan nombor. Bila murid-murid telah mahir, telah faham dengan tajuk nilai tempat dan nilai digit, murid-murid akan boleh mencerakinkan nombor dengan mudah. Kerana mencerakinkan nombor ada kaitan dengan nilai tempat dan nilai digit. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, sekarang ini ialah nombor 640. Okey, nombor 640 ini cikgu hendak cerakinkan nilai mengikut nilai digit. Okey, mengikut nilai digit tadi, cikgu dah bagi tahu, cikgu dah beritahu bahawa nilai digit ditulis dalam angka. Maksudnya kita cerakinkan nilainya. Okey, kita ceraikan dulu nilai dia. 6 itu ialah 600. 4 itu ialah 40 dan sifar itu ialah sifar. Okey, kemudian bila kita cerakinkan ini maksudnya kita cerai-ceraikan dia. Okey, kita cerai-ceraikan dia mengikut nilai digit. Okey, bila kita dah ceraikan dia, kita kena cantumkan dia balik untuk dapatkan satu nilai yang sama, iaitu 640 dengan menambah operasi tambah. Maksudnya, cikgu akan ambil nombor 640 dan sifar, cikgu akan tambah dengan operasi tambah. Iaitu 600 tambah 40 tambah sifar. Okey. Bila nombor 600 tambah 40 tambah sifar ini, kita jumlahkan, ia akan memberi jawapan 640. Kita cerai-ceraikan dia mengikut nilai digit. Okey, bagaimana pula hendak mencerakinkan nombor 640 ini mengikut nilai tempat? Okey, mengikut nilai tempat juga sama, kita akan cerakinkan dia dulu. Ceraikan dia dulu. Okey, 6 ialah 600, 4 ialah 40 dan sifar ialah sah. Kemudian kita tambahkan dengan operasi tambah. 600 tambah 40 tambah sifar sah. Okey? Okey, sekarang kita cuba jawab soalan yang cikgu berikan. Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai tempat. Okey, 269. Nilai tempat adalah perkataan. So, kita akan tulis 200
tambah 60 tambah 9 sah. Okey, 308. 300 tambah 10 tambah 8 sah. Okey, murid-murid boleh ikut. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cerakinkan nombor di bawah mengikut nilai digit. Okey, nilai digit ditulis dalam angka dan bila ada cerakin, mesti ada operasi tambah. Okey, bagaimana dengan soalan ini? 269. Kita ambil 200 tambah 60 tambah 9. Okey, 308. 300 tambah sifar tambah 8. Okey, murid-murid. Cikgu harap murid-murid faham bagaimana hendak menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu nombor, juga dapat mencerakinkan nombor dengan baik. Okey, untuk memantapkan lagi kemahiran murid-murid untuk menguasai kemahiran ini, murid-murid hendaklah menjawab latihan di dalam buku teks muka surat 15, iaitu tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Murid-murid jangan tulis semua tau. Murid-murid tulis yang bergaris. Contoh cikgu bagi. Okey, yang ini yang dia gariskan ialah nombor sifar. Digariskan nombor sifar. So, murid-murid tuliskan nilai tempat bagi sifar ialah, apa nilai tempat bagi sifar ni? Ialah sah. Murid-murid tuliskan kat sini perkataan sah. Okey, apakah nilai digitnya? Nilai digitnya ialah sifar. Okey, begitulah soalan kedua, ketiga dan keempat. Okey, seterusnya. Cerakinkan nombor ini. 297. Okay, tengok nombor murid-murid tengok nombornya. 2, dia dah ambil 200 tambah 9. Ini cerakin mengikut nilai tempat. Bila ikut nilai tempat, murid kena tulis apa nilai tempatnya. 9, apa nilai tempatnya, tuliskan, dan 7, apa nilai tempatnya. Okey, ini buku teks muka surat 17. Okey, murid-murid boleh membuat latihan ini di dalam buku tulis buku latihan matematik 2. Buku tulis matematik 1, murid dah hantar pada cikgu pada minggu lepas. Okey, yang ini murid-murid buat pada buku latihan yang kedua. Okey? Okey, murid-murid. Rasanya pembelajaran kita berakhir di sini. Okey, cikgu harap semua murid-murid boleh menentukan nilai tempat dan nilai digit dan seterusnya mencerakinkan nombor. Ingat ya murid-murid, bila mencerakinkan nombor mesti letak operasi tambah bagi setiap nombor yang telah dicerai-ceraikan tersebut. Okey, murid-murid, cikgu harap semua murid-murid telah faham dan boleh menguasai kemahiran ini dengan baik. Okey, untuk selanjutnya, murid-murid juga kena menyiapkan buku aktiviti matematik daripada muka surat 1 hingga muka surat 6. Dan semua buku latihan ini hendaklah dihantar dan dimasukkan ke dalam fail PDPR. Okey, murid-murid, sekian daripada cikgu. Berhati-hati menjawab, teliti, jangan gopoh dan semoga semuanya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.